Assalamualaikum dan selamat pagi kepada penonton semua. Okey, hari ini kita bersiaran di Uni Farmina siri 2.0 episod yang ketiga. Jadi hari ini kita akan mengupas tentang tajuk pada hari ini, strok dan anda, pengurusan dan pemulihan. Okey, suka saya ingatkan kat sini, jika anda ada sebarang pertanyaan boleh bertanya di dalam ruangan komen. Di akhir sesi nanti kita akan menjawablah persoalan-persoalan yang anda ingin nyatakan. Okey, baiklah. Jika penonton ingin mendaftar, link sudah disediakan, so anda boleh mendaftar dan nanti kita akan sediakan link untuk bagi feedback lah. Okey, alright. Saya nak perkenalkan diri saya dahulu. Okey, nama saya Puan Hani selaku moderator pada hari ini. Jadi kita bawakan dua panel kita yang sangat berpengalaman dalam bidang masing-masing. Okey, panel pertama kita adalah Encik Santa daripada program farmasi. Beliau membuka pensyarah dan juga ketua program farmasi di Unicare RCMP. Selamat datang. Okey, baiklah. Kita seterusnya kita perkenalkan panel kita yang kedua, iaitu Cik Maisarah binti Datuk Rafiq. Beliau merupakan pensyarah fizioterapi di Unicare RCMP. Selamat datang. Okey, baiklah. Sebelum kita nak mengulas dengan lebih lanjut berkenaan stroke, pengurusan dan juga pemulihan, jadi mungkin kat luar sana nak tahu apakah itu stroke. Jadi kita minta Cik Maisarah untuk mengulas sedikit pengenalan stroke ini. Silakan. Okay, so stroke ini adalah penyakit yang kita cakap sebab sangat common lah sebenarnya. Macam ramai sangat orang kat Malaysia yang kena stroke. Kalau ada darah tinggi, mesti akan lead pada stroke. Jantung akan lead pada stroke. Okay. Tapi kita nak tahu dulu apa yang dimaksudkan dengan stroke ataupun macam mana keadaan stroke tu boleh terjadi. Okay. Stroke ni dia ataupun kadang-kadang kalau dalam bahasa Melayu tu kita panggil sebagai apa? Angin ahmar kan. Okay. So itu yang paling common yang kita biasa dengar. Okay. So dia adalah keadaan yang di mana pesakit ni dia akan ada kelemahan di separuh badan dia, sama ada belah kiri ataupun belah kanan. So dia akan bergantung kepada otak yang terlibat lah. Okay? So bila dia berlakunya kelemahan tu, dia bukan hanya lemah saja, dia mungkin ada setengah otak tu dia mungkin akan mengeras. Dia akan jadi macam ni, dia keras je, ataupun ada setengah otak dia mungkin akan jadi dia sangat lembut, dia tak boleh nak dia just tak ada pergerakan yang dia boleh buat sendiri. Dan sebab biasanya pesakit memang tak boleh buat pergerakan sendirilah, yang ini adalah pada awal stage of stroke, sebab ataupun kita panggil sebagai acute stage. Memang dia tak boleh nak buat pergerakan sendiri. Okey. Stroke dia ada dua cara lah macam mana dia boleh jadi. Okey, sama ada dia boleh jadi disebabkan oleh pembekuan, ada otak beku di dalam ada darah beku di dalam otak, ataupun dia mungkin disebabkan oleh pendarahan yang berlaku di otak tu sendiri. Okey, so macam mana boleh berlakunya pembekuan, macam mana boleh jadinya darah beku ataupun darah yang ada burst tu dekat bahagian otak tu bila terlampau banyak. Kalau macam untuk pembekuan tu, macam contoh dia ada pembentukan plak sendiri di dalam salur darah tu, okey, ataupun dia ada pembentukan of the glucose dekat salur darah tu sampai dia akan menyekat saluran darah tu ataupun darah tu untuk sampai di bahagian otak yang lain. Itu dari segi dia punya iskemik. Kalau boleh lihat kepada okey, so ini adalah untuk pembukaan. So kalau boleh lihat kepada skrin yang dipaparkan ni, so boleh nampak yang ada bahagian otak yang lain tu dia dah tak sampai darah tu. Okey, so itu yang dia dinamakan sebagai pembekuan di salur darah lah. Okey. Satu lagi dia boleh jadi disebabkan oleh salur darah tu pecah. Okey, so macam mana boleh jadi? Sebab tekanan yang ada dekat salur darah tu terlampau tinggi pada masa itu sampai dia menyebabkan salur darah tu pecah. Okey. Sebenarnya kalau ikutkan dia tak adalah macam weak sangat ataupun lemah sangat, tapi of course by age, maksudnya untuk orang yang dah berumur dan juga orang yang dah ada masalah-masalah yang lain, macam contohnya darah tinggi, orang yang ada masalah jantung, kencing manis, semua tu dia akan menyebabkan salur darah tu jadi lemah. Okey, by time lah. Okey, so itu adalah sedikit sebanyak untuk stroke. Dan juga stroke ni juga adalah salah satu penyakit, dia sebenarnya adalah penyakit nombor 3 yang boleh lead kepada kematian lah di Malaysia ini. So kadang-kadang kita kena berhati-hati jugalah dengan untuk stroke ni. So kita nak kena jaga betul-betul untuk tak nak kita nak meningkatkan kadar kematian untuk pesakit stroke ni jugalah. Okey, baik. Macam mana dengan tanda-tanda serangan stroke tu? Sebab
Kadang-kadang ni dekat luar sana dia tak tahu. Okey, apa yang dia dapat tu sebenarnya adalah tanda awal serangan stroke. Okay, Boleh so cerita? tanda-tanda awal serangan stroke ni ataupun kadang-kadang kita panggil dia sebagai early warning sign. Okay, so macam mana kita nak tahu yang oh ini adalah serangan stroke yang sebelum dia nak pergi kepada yang lagi teruk, so kita tak naklah jadi dia lagi teruk kan. Okay, so ini mengikut kepada slide yang ada yang dipaparkan, ini adalah salah satu tanda-tanda, bukan salah satu lah, adalah tanda-tanda yang di mana kita boleh berjaga-jaga lah. Okay, so kita terus boleh bawa pesakit ni pergi kepada hospital. Okay, salah satunya adalah kita akan tengok kalau pada masa itu pesakit tu sendiri dia dah ada rasa lemah di bahagian badan, sama ada tangan ataupun kaki. So dia angkat tangan pun dia akan jatuh, angkat tangan dia akan jatuh. Itu adalah salah satu tanda. Kaki pun sama. Dan juga selain daripada lemah, dia akan rasa macam kebas-kebas. Dia tak rasa, dia tak dapat rasa. Okey, tangan ni tengah buat apa? Kaki ni tengah buat apa? So kalau macam contoh time tu kita cucuklah dia dengan jarum pun dia tak rasa dah. So maksudnya sensation dia memang dah tak ada. Itu untuk salah satu tandanya lah. Lepas tu kita boleh tengok juga dari segi dia punya muka, okey, kepada facial expression. So satu bahagian muka tu dia akan nampak jatuh sikit. So kalau kita cakap kita minta pesakit tu untuk senyum, kita akan nampak satu angkat, satu dia akan jadi turun. So itu muka dia jadi kerot lah. Okey, so itu lagi satu tanda. And then kita boleh tengok dari segi percakapan ataupun pertuturan pesakit ni. Kalau kita dah tengok, kita tanya dia soalan, lepas tu kita dengar dia cakap macam kenapa dia tak boleh cakap dengan jelas. Okey, macam kalau macam kita sekarang ni kita boleh cakap dengan jelas kan. Okey. Tapi bila untuk orang yang dah mengalami tanda-tanda awal ni, dia punya percakapan tu akan jadi macam tak jelas, kita tak faham apa yang dia cakap, dan dia pun macam mungkin tak faham apa yang kita cuba sampaikan kepada dia. Dia pun mungkin pesakit ni pun mungkin tak faham apa yang kita cuba suruh dia buat. Okey, so itu adalah salah satu tanda jugalah. Okey, lagi satu kadang-kadang dari segi mata, ada yang ada setengah pesakit ni dia dah tak nampak, sebelah mata tu dia dah tak nampak. Okey, ataupun mungkin ada jugalah mungkin kedua-duanya, tapi kebanyakannya ada sebelah saja. Dia dah tak nampak, dia rasa macam gelap. Okey, so itu adalah salah satu tanda jugalah. Okey. Kalau berlakunya tanda-tanda ni, okay, contohlah kan, okay, ada berlakunya, terus bawa pergi hospital ataupun terus call ambulance untuk bawa kepada hospital, sebab kita tak nak keadaan pesakit ni akan bertambah dengan lebih teruk. Okay. And ada juga kadang-kadang pesakit ni dia memang terus dah pengsan. Dia dah tak sedarkan diri dah. Dia dah tak boleh kita panggil pun dia tak sedarkan diri. So itu yang kita kena berjaga-jaga jugalah, sebab mungkin kalau yang tak sedarkan diri tu mungkin dia adalah jenis yang berlakunya pendarahan di dalam otak tu sampai dia dah tak sedarkan diri lagi. Okey. So itu adalah tanda-tanda yang awal yang kita perlu lihat, dan kalau ada je memang kena call ambulance, ataupun kalau dia masih lagi mampu, kita masih lagi mampu nak bawa pesakit tu naik kereta, pergi hospital terus. Okey, baiklah. Bagaimana pula dengan faktor atau penyebab seseorang tu terkena serangan stroke? Okay, faktor dia sebenarnya banyak. Kalau ikutkan kita ada macam dua lah. Kita ada satu tu faktor yang kita kategorikan sebagai faktor yang tidak boleh diubah dah. Maksudnya macam contoh umur. Umur ni memang kita kata kita dah tak boleh nak ubah lah kan, sebab bila kita makin berumur, kita punya sistem dalam badan tu makin berkurangan, kita punya macam saya cakap tadi, kita punya salur darah pun dah makin lemah. Okay, so ini adalah contoh-contoh faktor yang kita tak boleh nak ubah. Tapi ada juga faktor yang kita boleh ubah. Okay, contoh macam kita ada macam contoh pesakit yang ada darah tinggi ke, kencing manis ke, jantung ke, ataupun orang yang merokok. So saya bagi yang empat ni lah, sebab ini empat yang paling utama lah. Okay. So ini benda-benda ni adalah faktor yang utama yang boleh lead kepada stroke ataupun boleh menyebabkan stroke. Okay, so yes, memang kalau kita kata untuk orang yang berumur macam mesti akan ada kencing manis lah, ataupun mungkin dia akan ada darah tinggi, semua tu memang akan ada. Tapi kita boleh kawal, okay, kita boleh kawal kita punya kencing manis, kita boleh kawal kita punya tekanan darah. So kalau maksudnya macam mana kita nak kawal, dengan mengamalkan pemakanan yang sihat, kurangkan garam, gula dalam makanan. Lepas tu yang paling penting adalah kita kena bersenam. Okey. So macam mana risiko-risiko yang saya bagi tadi tu, maksudnya contoh darah tinggi, macam mana dia boleh pergi kepada stroke juga. Okey. So bila darah tinggi, tekanan akan tinggi, tekanan darah akan tinggi. Okey. So maksudnya pada masa itu tekanan darah yang pergi kepada otak tu akan jadi lagi tinggi.
So bila jadi lagi tinggi, dia akan menyebabkan salur darah tu dia tak dapat nak menampung tekanan tu, dia mungkin boleh menyebabkan pecah. Okey. Ataupun kalau dia dalam kes yang pembekuan darah tu, dia tak boleh nak bagi dah kepada tempat lain. So dia dah so yang bahagian lain tu dia dah tak boleh nak terima darah. So itu yang menyebabkan sel-sel otak akan matilah pada masa itu. Okey? Okey, bila bercerita pasal risiko antaranya adalah sememangnya pesakit tu ada kencing manis, ada darah tinggi dan sememangnya pesakit ini mengambil ubat-ubatan sebagai langkah untuk mengurangkan risiko tersebut. Jadi saya nak tanya pada Mr. Santa sendiri, apakah jenis-jenis ubat yang pesakit stroke sendiri ambil? Okay, biasanya kita akan tengok sebab kadang-kadang ada pesakit itu tidak pernah makan ubat tapi mungkin gaya hidup dia, lifestyle dia yang tidak bersesuaian, mungkin terkena stroke. Dan kategori yang kedua ialah mereka yang sudah ada penyakit ni, penyakit tiga serangkai macam dia ada darah tinggi, kencing manis, kolesterol yang tinggi. Jadi kategori ubatnya macam berlainan. Okay, biasa yang ubat yang paling penting di sini yang kita bila dia terkena stroke ni, Okey. Plavix ada gabungan dengan aspirin. Okey. Jadi ini memang semua mungkin penonton kita di sana juga mungkin akan tahu tentang ubat ini. Okey, sebab Plavix ini memang kita akan gunakan sebagai first line treatment. Okey, dan gabungan dengan aspirin. Okey, lepas tu yang lain saya ingin tambahkan di sini Plavix ni mungkin dia ada jenama lain jugalah. Kita kata patent dengan generik juga. Lepas tu kita akan tengok dari segi pengawalan darah tinggi. Okey, pengawalan darah tinggi ni bergantung kepada doktor-doktor yang merawat dia. Kadang-kadang sebab paras tekanan darah tinggi ni mesti dikawal. Okey, untuk pesakit ada berbagai jenis, okey, berbagai jenis kategori dan juga persesuaian, tengok sama ada dia penyakit kencing manis, tak ada kencing manis, sakit buah pinggang, okey. Jadi penyesuaian akan dilakukan. Kita ada beberapa jenis juga. Okey, pertama jadi darah tinggi. Kedua, ubat-ubat yang biasa digunakan ialah ubat untuk kencing manis. Okey, walaupun kita kata kencing manis ni kalau dikawal memang dia tak bahaya, tapi bila dia tak terkawal, okey, ini akan menjadi masalah. Okey, so kadang-kadang penyakit kencing manis tu ubat dia kadang-kadang kombinasi 1, 2, 3. Tapi sekarang kita bernasib baik sebab ada ubat yang dalam kombinasi 2, 3 ubat dalam satu ubat. Senang untuk pesakit. Betul. Lepas tu ubat yang ketiga yang biasa diberi kepada pesakit ialah kalau ubat kolesterol. Okey, pengguna ubat kolesterol ni juga bergantung kepada prescriber dia, physician dia. Sebab ada tengok approach dia macam mana. Okey, kadang-kadang prescriber dia lebih agresif, dia akan menggunakan ubat yang lebih kuat macam rosuvastatin. Okey, ataupun dia ada setengah prescriber dia play it safe. Mungkin diguna macam atorvastatin, tapi semua tengok bergantung kepada pesakit. Lepas tu kita akan juga tengok ubat-ubat, kadang-kadang ada ubat yang untuk melancarkan perjalanan darah. Okey, menstabilkan tekanan darah. Sebab kadang-kadang bila ubat yang dimakan, walaupun 1-2, tekanan darah dia tidak akan berkurangan. Ini akan menjadi masalah terutama dalam bulan pertama, bulan kedua. Jadi biasa pemantauan yang rapi akan dilakukan, mungkin akan melakukan perubahan ubat-ubat. Jadi kadang-kadang ubat darah tinggi diberi, jadi dia akan memberikan ubat untuk stabilkan darah tinggi ni. Kadang-kadang ada ubat-ubat yang diberikan untuk buang air. Okey, kadang-kadang dia akan bagi tanda buang air kecil. Jadi ini kita panggil sebagai kumpulan diuretik. Jadi ubat ini dia akan beri, tengok bergantung pesakit. Dan lepas tu dia akan bagi ubat-ubat. Sekarang kalau kita pergi di farmasi, mungkin dia akan bagi Q10, coenzyme Q10. Dia kata sebab kadang-kadang bila kita makan ubat kolesterol, paras coenzyme di dalam jantung akan berkurangan. Jadi suplemen ni akan tambah. Tapi biasa di farmasi kita akan menasihatkan pesakit, kalau dia nak ambil apa-apa tambahan, biarlah dapat rujukan nasihat dari doktor dulu sebelum tanpa makan ubat sendirilah. Ya, betul. Dalam hal ini saya nak menekankan kita tidak memasukkan ubat tradisional di sini yang menjadi kebiasaan. Ya, betul. Kalau boleh dalam 1 tahun itu makanlah ubat yang biasa diberi. Lepas tu kita fikir yang lain. Okey, macam dalam ubat yang kita nampak kat atas meja ni, adakah ini semua ubat yang memang pesakit stroke tu ambil? Bukan semestinya Bukan semua, semua. tapi ada di kalangan. Tapi seperti macam saya katakan, bergantung kepada pesakit itu tersendiri. Okay, specialized. Okay, mungkin pesakit ini. Jadi kadang-kadang dia akan compare. Kenapa saya ada ubat ni, saya tak ada ubat ni. Ya, Jadi betul. bergantung kepada pesakit. Mungkin saiz badan dia besar, ataupun dia tak berfungsi dengan baik, ataupun ada masalah hati.
Jadi kita akan tengok ubat di berlainan. Okey, bila masuk pada ubat ni, kita nak tahu jugalah apa masalah-masalah yang dihadapi oleh pesakit sendiri dalam pengambilan ubat. Okey, masalah yang biasa kita tengok, biasa saya latar belakang saya ialah community pharmacy. Jadi biasa lepas dia discharge, dia akan buat preskripsi, datang ke community pharmacy untuk membeli ubat. Biasa apa yang masalah yang paling besar yang kita tengok, mungkin dia orang terkejut dengan bilangan ubat. Kadang-kadang sampai 7 ubat, 8 ubat. Bila dia tengok, terutamanya mereka yang kena stroke pada awal tahun, bila umur dia 40-an, 50-an. Jadi tiba-tiba dia tak pernah makan ubat, tiba-tiba ada 8 ubat. Jadi ini macam bagi dia satu kesan psikologi. Okey, jadi bagi ahli farmasi kita rasa ini ialah perkara pertama kita nak meyakinkan. Sebab kita pergi ke masalah kedua ialah pengetahuan tentang ubat. Jadi kadang-kadang ubat tu diberikan, tak diterangkan. Ya, betul. Tapi kita tak boleh salahkan siapa-siapa. Kadang-kadang mungkin penerangan diberi oleh orang yang mendispense mungkin tidak dipahami oleh pesakit. Jadi bila mereka tahu tentang ubat, apa fungsi ubat, macam mana nak makan, bila nak makan, jadi mereka rasa confused lah. Bila rasa confused, dia kata tak payah, terperlulah. Mungkin ubat ni penting, ubat ni. Jadi kadang-kadang ada juga pesakit, dia kata okey, hari ni saya makan ubat ni, esok saya makan ubat ni. Sebab dia tak tahu kepentingan setiap ubat. Jadi bila doktor dia prescribe ubat stroke, maksudnya setiap ubat yang diberikan tu penting. Jadi kalau doktor itu nak stop, nak berhentikan ubat itu, dia akan beritahu okey, saya rasa ubat dah stabil, mungkin dia akan kurangkan, ataupun dia kata kita pergi ubat lain, mungkin tak ada perubahan. Ketiga, kita rasa kebanyakan kadang-kadang pesakit stroke ni ditinggal seorang. Suami isteri dia dah tua, tak ada orang dapat membantu mereka untuk cara nak makan, okey, nak bawa ke klinik. Jadi ini siapa yang kita tengoklah, terutamanya mereka yang tinggal di kawasan pedalaman. Okey, tak ada orang nak bantu mereka tengok nak makan ubat, tak ada orang. Kadang-kadang dia tersendiri, dia kena makan ubat ini, kadang-kadang dia fikir saya terlupa, ataupun kadang-kadang dia tak fikir, dia pun tak ingat dia dah makan ke tak makan. Itu yang masalah ketiga. Yang kemudian kita tengok ialah kesan sampingan. Memang setiap ubat tu mungkin akan mempunyai kesan sampingan, sama ada pesakit tu kena tak kena bergantung. Okey, ini jadi kadang-kadang kita kena ingatkan pesakit bila ada kesan sampingan memang mungkin akan wujud. Okey, jadi kita kena rujuk balik ke ahli farmasi ataupun doktor. Okey, so kadang-kadang bila tengok kesan sampingan mungkin kadang-kadang kita dia rasa tak senang perut bila makan, hati. Dia kata kita tak nak makan ubat ni. Mungkin seminggu 2 minggu bila kadang-kadang dia pengsan ke, dia datang balik tengok ubat dia tak makan. Jadi ini yang masalah. Lepas tu kos lah. Sebab kadang-kadang ada pesakit yang dapat ubat dari hospital kerajaan, yang mereka yang mendapat rawatan swasta, bila dia keluar dia nak beli ubat, dia rasa kos dia terlalu tinggi. Sekarang lagi boleh nampak mendadak kan harga ubat. Jadi dia rasa terlalu tinggi, jadi dia akan tengok okey, mungkin saya makan 2 kali sehari, mungkin saya dia kurangkan sekali sehari sebab dia nak panjangkan masa dia. So untuk masalah ekonomi lah. Sebab kadang-kadang mereka kata nak pergi ke hospital kerajaan dia kena beratur, dia pergi hospital swasta, tapi masalah kos dia meruncing. Dan masalah yang paling besar di antara semua masalah compliance. Compliance tu dia tidak mengikut ubat seperti yang diberikan, seperti yang diberitahu, cara memakan, bilangan kali memakan, waktu memakan dan tempo. Sebab kadang-kadang dia dalam mungkin dengan fisioterapi, dengan semua dia rasa sihat. Dia kata okey saya dah sembuh dah. Dia sendiri dia akan tamatkan ubat ni semua. Ya, selalu macam tu. Ya, selalu macam tu. Itulah sedikit masalah-masalah yang kita temui lah di farmasi komuniti lah. Saya ada satu soalan juga berkenaan dengan ubat-ubatan ni. Memang doktor atau farmasi memang dia akan bagi ubat yang terus macam ni ke, ataupun dia akan paketkan ubat tersebut? Bergantung. Macam di Malaysia kita dah biasa keluarkan ubat dari packing asal ikut. Tapi macam di luar negara kalau dia kata packing dia macam ni, prescribe dia, doktor itu akan prescribe ikut packing dia saja. Tapi di Malaysia dia katakan okey saya nak cuba untuk 5 hari, 4 hari, 3 hari. Jadi kita sebagai ahli farmasi kena ikut arahan dari doktor. Jadi tapi sekarang kebanyakan ubat dalam bentuk strip. Tak ada dalam bentuk 20 biji, 30 biji. Jadi kita akan ikut potongan Malaysia. Jadi sebenarnya kita tak keluarkan ubat itu dari strip, tapi dalam strip dia kita akan potong dan berikan kepada pesakit.
Okey, dari segi yang saya tertarik tentang kesan sampingan yang Mr. Santa bagi tahu tadi. Okey, kesan sampingan yang macam mana pesakit tu masih boleh terus ambil ubat tu, ataupun kesan sampingan yang macam mana pula yang pesakit tu perlu stop terus pengambilan ubat. Ingin saya nak tekankan macam kita tentang ubat ni lah, Coplavix lah. Okay. Coplavix ini kita tengok dia memang perlu dimakan sejurus selepas makan. Okay, sehari sebiji. Okay, tapi kalau dia makan setengah jam sebelum makan atau 1 jam sebelum makan, mungkin dia akan alami rasa pedih hati, kembung perut, gastrik. Jadi ini memang kebiasaan. Jadi bila kita dispense ubat ini kepada mereka, kita akan beritahu possibility ubat ini akan memberikan kesan samping. Kita tak boleh suruh dari mereka. Ya, betul. Okay. Jadi lepas kita beritahu mereka dan bila mereka kita kata kalau anda kata ada kesan sampingan, jangan berhenti ubat tu, datang ke farmasi. Kita tengok setakat mana. Sebab kadang-kadang ada ubat yang katakan bila dia rasa pedih hati, kita boleh bagi ubat tambahan macam yang tak perlu preskripsi, dan ataupun kita rasa serius, kita akan buat dia rujukan kepada hospital yang berdekatan atau klinik pakar dia berdekatan. Jadi bila kita buat macam ni, kita akan tekankan jangan sesekali berhenti ubat. Walaupun you rasa sembuh, ada sakit hati ataupun gastrik ke, alergi ke, macam ubat alergi. Kadang-kadang setengah-setengah ubat tu mungkin macam aspirin. Setengah-setengah pesakit tu dia alergi kepada kumpulan NSAID lah kita kata. Jadi bila dia alergi, dia kena terus beritahu kepada kita. Jadi kita akan terus tulis surat rujukan kepada prescriber dia masalah ini, dan mereka boleh tukar. Macam katakan dia ada aspirin, kita boleh tukar macam ni, kita kata macam ni tiklopidin. Okey, tiklopidin ini tidak boleh menyebabkan masalah-masalah yang seperti dia ada kena daripada aspirin. Tapi penukaran ubat semua mesti dijalankan oleh doktor. Jadi kita akan katakan memang mungkin ada, tapi kita tak boleh ramal sama ada mereka akan. Tapi secara general kita akan beritahu ubat-ubat ini memang mungkin boleh menyebabkan kesan sampingan. Macam contoh dia macam ada satu ubat saya tiada kat sini, Glucophage XR. Okey, formulasi dia macam granule dalam casing. Jadi kadang-kadang bila kita buang air besar, casing dia akan keluar. Jadi kadang-kadang ada patient bukan semua orang macam tu. Jadi ada patient dia akan terkejut, ubat dia dah keluar. Jadi ini kita kena ingatkanlah, mungkin. Jadi sebagai ahli farmasi tekankan kepada mereka, apa-apa berlaku yang sesuatu yang di luar jangkaan, rujuk balik kepada ahli farmasi ataupun doktor. Jangan buat keputusan sendiri. Ya, betul. Jadi kita sebenarnya kena caknalah tentang ubatannya sebenarnya. Bukan setakat farmasi sendiri atau doktor yang kena terangkan ubat, dan kita sendiri sebagai pengguna, kita kena rajin bertanya. Ubat apakah ini untuk apa, kesan dia macam mana, kita kena rajin bertanya. Okay, alright, kita dah tahu pasal ubatan, jadi kita terus kepada rawatan rehabilitasi. Okey, bila rawatan rehabilitasi ni lebih kepada fizioterapi. Okey, apa yang kita tahu, fizioterapi ni kita kaitkan dengan senaman, rawatan senaman. Okey, jadi kita minta Cik Maisarah untuk terangkan apakah rawatan-rawatan yang sesuai ataupun yang biasa fizio bagi kepada pesakit stroke. Okey, so kalau untuk rawatan fisioterapi kepada pesakit stroke ni sebenarnya banyak. Okey, dia ada, kita akan ikut kepada fasa dia. Okey, satu macam contoh kalau pada permulaan dia, kita akan bagi macam senaman yang ringan lah, ataupun maksudnya kita just menggerakkan dia punya anggota badan yang lemah tu saja. Okey, so itu adalah untuk permulaan dia. Dan juga satu lagi kita akan ajar untuk pesakit-pesakit ni untuk untuk macam mana dia nak transfer, maksudnya daripada dia terlantar tu baring je tu, dia macam mana dia nak pusing, dia nak mengiring, macam mana dia nak duduk, macam mana dia nak berdiri. So itu adalah rawatan yang kita akan bagi. So bila dia dah boleh sampai tahap yang dia dah boleh berdiri, kita akan bagi juga berjalan pula. Lepas tu bila berjalan kita nak kena train pula dia punya cara jalan macam mana semua. Okey, cuma kenapa kadang-kadang kita sebagai fisioterapi ataupun kadang-kadang doktor jugalah, dia akan suka untuk bagi early treatment, okey, ataupun kita panggil sebagai early rehabilitation ataupun early rehabilitasi awal kepada pesakit ni. So kenapa? Sebab okey,
kita punya otak bila dah ada masalah, okay, so dia punya sel-sel otak dia dah tak ada, dia dah mati, so dia dah tak boleh dah nak bagi tahu dekat badan kita. Okay, so sekarang ni kita punya badan, so saya punya tangan tengah bengkok, saya punya tangan tengah lurus, kaki saya tengah bengkok, kaki saya tengah lurus. Dia dah tak tahu dah macam mana nak buat pergerakan tu. Dia dah tak tahu macam mana nak minum air, nak pegang cawan macam mana, sepatutnya dia nak grab macam mana. Itu semua pada awal dia, pada asal dia. So bila dah tak ada semua tu, otak kita ni dia akan menjalani fasa pemulihan. Okay, so ini memang otak kita dah yang berjalan sendirilah. Okay, fasa pemulihan yang di mana pada masa ini otak kita sendiri akan capture ataupun dia akan tahu okay, sebenarnya pergerakan ni macam mana. So kita sebagai fisioterapi, kita kena ajar pergerakan yang betul kepada pesakit. Sebab takkan macam contoh, kalau kita nak minum air, kita nak pegang cawan, kita akan pegang cawan macam ni dan minum air. Tapi kalau kita ajar cara yang salah kepada pesakit, dia akan minum air, pegang cawan, dia akan buat macam ni kan, dan dia punya maksudnya pergerakan tangan dia tu macam terlebih sangat. Okay, so itu yang kita tak nak. Sebab tu kita nak ajar daripada awal lagi macam mana nak pegang cawan, macam mana pergerakan tu. Okay, so sebab kita nak bagi tahu otak ni balik. So otak dia dah tak tahu dah macam mana pergerakan tu. So kita nak bagi tahu balik. Okay, yang ni macam ni. Okay. And satu lagi, kadang-kadang kita boleh nampak lah ada setengah pesakit tu, cara jalan dia akan terlebih, apa orang panggil? Terlebih Terkeluar landasan. terkangkang. Yang bagi saya terkeluar landasan. Oh, keluar landasan lah. Okay. So dia bukan berjalan macam ni. Macam kalau kita jalan macam tu. Yeah. Tapi dia akan macam, dia kena satu, okay, jalan. Lepas tu dia akan pergi macam tu. So itu bukan cara jalan yang betul. So itu yang kita nak ajar pula dekat pesakit ni, yang okay, cara jalan sebenarnya macam ni. Satu, you kena tapak satu, okay, tapak satu. Okay. Tapi kalau lama ataupun pesakit ni dia tak buat perawatan tu daripada awal, itu yang dia dapat cara jalan yang macam ni tu. Sebab dia tak diajar daripada awal proses nak berjalan tu macam mana. Okay, so itu yang pentingnya. Kenapa pentingnya early rehabilitation ataupun rehabilitasi awal. Okay. Untuk fisio kita akan panggil dia sebagai macam golden time macam tu lah. Dalam masa 3 ke 6 bulan tu, kalau boleh kita nak pesakit tu dah boleh berjalan daripada terlantar tu. Kalau tak boleh berjalan pun at least boleh berdiri. So itu adalah dalam fasa yang di mana kita memang nak betul-betul train otak tu untuk dapatkan pergerakan tu. Kalau sikit, maksudnya kalau macam contoh dia jalan adalah sikit nampak lah, kita sikit tu tak apa lagi, kita boleh terima lah, tutup mata lah kan. Okay. Tapi kalau dia macam besar sangat dia punya tu yang kita tak nak lah. Okay. So that's why kita kata early rehabilitation adalah sangat penting. Okay. So itu adalah salah satu ataupun some of the treatment yang kita boleh bagilah kepada pesakit tu, dan rawatan-rawatan yang kita bagi tu dia akan berubah mengikut kepada keadaan pesakit tu. Sebab takkan kita sepanjang masa kita nak bagi dia cara macam mana nak bangun daripada katil kan. Okay, so kalau dia dah boleh bangun sendiri, so buat apa kita nak bagi dah. So kita kena bagi senaman lain pula, kena kuatkan otot dia balik sebab otot dia tengah lemah. Okay, so kita kena kuatkan otot dia balik. Kita kena tengok balik kalau dia punya tangan tu keras lagi ke tak. Okay, so kalau keras kita masih lagi kena buat exercise untuk nak lembutkan balik. Tapi kalau otot dia tak boleh bergerak, yang lemah, kita kena kuatkan balik. So banyak senaman yang kita boleh bagi sebenarnya untuk fisioterapi. Okay, untuk sepanjang rawatan ni ada yang kita tahu pesakit pun dia ada mengadu pening, rasa loya, nak muntah. Adakah benda tu datang sendiri daripada ubat-ubatan tu sebenarnya? Mungkin kadang-kadang setengah-setengah ubat tu macam saya katakan tadi yang Plavix itu boleh side effect dia pada perut. Okay. Jadi mungkin dia akan rasa kemung perut, rasa loya, muntah. Itu kadang-kadang ada ubat yang kita katakan bila dia buang air, okay, untuk kurangkan volume daripada badan, mungkin dia pun rasa pesakit tu akan rasa lemah. Kalau dia tak ada ubat susulan, mungkin dia akan rasa lemah, krem, kaki semua. Jadi ada juga kadang-kadang kelemahan tu mungkin dari penyakit stroke itu saja. Sebab itu kita katakan yang rehabilitasi ini sangat penting, okay, dalam proses pengurusan stroke. Bukan saja ubat, okay, dan juga totality, maksudnya cara pemakanan, gaya hidup. Okay, kadang-kadang suplemen juga masuk dalam tu, macam kita katakan Q10 semua. Jadi bila ada masalah ni, pesakit tu mungkin dia kena rujuk balik lah. Sebab kadang-kadang loya pening, rasa lemah mungkin sebab
kawalan darah tinggi ke kecil manis dia tak terkawal, terutamanya mereka yang menggunakan insulin. Okey, jadi mungkin masa tu tekanan darah dia tinggi ataupun paras gula dia terlalu rendah. Jadi benda-benda ni bila ada kesan sampingan, abang rasa macam ni, dia terus datang balik ke farmasi ke klinik, kita hospital, kita tengok macam mana, apa punca sebenarnya. Inilah kita katakan kadang-kadang kita buat medication review di community pharmacy, di mana bila pesakit tu datang, dia mengadu ada masalah ni, kita akan review tengok balik semua ubat dia, cara pemakanan dia, sama ada dia mengikut urutan dia. Lepas tu kita dari sana kita boleh tengok, oh masalah ni mungkin dia tak makan ubat betul, atau cara penggunaan ubat betul, ataupun arahan dia tidak diikuti, ataupun ubat tu memang memberikan kesan sampingan. Jadi kita akan terus merujuk balik kepada doktor atau pakar dia untuk buat pembetulan intervention lah. Itu yang kita biasa buat lah. Okey, dari pandangan Cik Maisa sendiri, kalau pesakit tu datang dengan keadaan yang pening, loya, macam mana fisioterapi tu akan handle situasi tu? Adakah berhenti serta-merta ataupun bagi dia rehat ataupun macam mana? Okay. So, kalau untuk rawatan fisioterapi, kita akan tengok pada masa itu keadaan pesakit tu macam mana. Okay. Sebelum kita nak mulakan rawatan, biasanya kita akan ambil dulu dia punya tekanan darah, dia punya dia punya suhu badan, kita akan ambil juga dia punya level of oxygen dekat dalam badan, semua kita akan ambil lah, kita panggil sebagai vital sign. Itu yang memang kita akan ambil. So kita akan tengok dari segi vital sign dia juga. Katakanlah kalau pada masa itu dia punya tekanan darah sangat tinggi, so dan juga dia punya suhu badan tu macam dah naik sikit kan. So kita pada masa tu mungkin kita takkan buat exercise ataupun apa-apa senaman kat dia. Sebab kita risau kalau kita buat lagi, kita push lagi patient tu, pesakit tu, dia akan menyebabkan patient tu collapse ataupun pingsan lah. Itu yang kita risau sebenarnya. So mungkin kalau macam yang very macam kalau orang kata senaman yang paling ringan tu mungkin boleh lah, sebab macam takkan pesakit datang tanpa buat apa-apa kan. Macam kesian juga dia orang datang jauh kan. So kita akan bagi yang ringan lah, maksudnya yang tidak membebankan badan mereka pada masa itu. Tapi kalau macam katakanlah kalau pada masa itu pesakit yang datang ni dia baru lepas makan ubat dan mungkin ubat menyebabkan dia mengantuk ke kan, kita nampaklah dia macam drowsy, dia tak boleh nak menerima arahan kan. Dia macam kita cakap sikit, dia akan cakap apa dia? Boleh cakap sekali tak? Tak faham lah, macam mana nak kena buat macam mana. So kita akan bagi senaman, sama juga kita akan bagi senaman yang ringan dulu. Sebab kalau pesakit sendiri dia tak faham dengan arahan yang kita bagi, so dia tak berkesan tau. Rawatan tu memang tak berkesan. So kita tak nak benda tu. So tak apalah kita bagi senaman yang ringan, tapi ingatkan juga kepada pesakit ni, ataupun kalau dia bawa dia punya penjaga sendiri, ingatkan juga kepada penjaga untuk so yang ini hari ni kita akan bagi rawatan yang ringan saja sebab dia masih lagi tak dapat menerima arahan dengan bagus. Kalau kat rumah kita bagi satu set of senaman, buat macam ni dan maksudnya kita kena jelaskan dengan lebih mendalam kepada penjaga tu. Sebab kalau kita macam cakap buat macam ni, dia nak buat apa sebenarnya kan. So macam dia buat itu yang jadi salah tu, dia punya rawatan kan. So kita tak nak. Untuk terapis kita kena betul-betul terangkan kepada pesakit dan juga kepada penjaga dia macam mana nak buat, kenapa kena buat senaman-senaman tu. Tapi of course kita akan tengok balik kepada dia punya tekanan darah semua tu. Kalau terlampau tinggi, kita akan biarkan pesakit tu rehat dulu dan just bagi yang senaman yang ringan sahaja. Kalau okey, tak ada masalah, dan kita akan teruskan dengan berjalan ke macam itulah. Kadang-kadang ni kalau kita perasan, kalau vital sign tu masih kita bagi rehat, masih tinggi, berkemungkinan dia tak ambil ubat. Betul tak? Mungkin. Mungkin kan. Dia nak jalankan rawatan dulu baru dia ambil ubat. Itu dah lari sikit kan. Jadi Cik Maisarah nanti dia akan tunjukkan sedikit senaman yang boleh dilakukan di rumah. Jadi saya ada soalan untuk Mr. Santa berkenaan cara-cara pengambilan ubat yang betul untuk pesakit stroke. Sebenarnya cara pengambilan ini sangat penting. Walaupun dia ada semua ubat, tapi cara dia tak ambil tu tak betul, memang ini akan memudaratkan. Jadi mula-mula kita kalau boleh kita akan panggil seorang yang tinggal dengan pesakit tu untuk datang sekali.
Okey, jadi kita akan terangkan kepada dia okey fungsi setiap ubat. Macam kita katakan okey kita katakan S4 ACT ni, okey, jadi kita akan kata ini ular darah tinggi, Okey. tapi dia ada 3 jenis ubat dalam. Okey. Okey, dan salah satu side effect dia mungkin dia akan kencing berlebihan. Jadi biasa ubat ini kita akan kata okey, ini kena ambil sebelah pagi. Sebab kalau kita risau kalau dia makan sebelah malam mungkin dia tidur dia terganggu. Okey. Jadi bila kita dah terangkan kepada mereka satu persatu macam ubat ni Kawasid. Okey, ubat Kawasid ni memang untuk biasa mereka yang ada kencing manis dan darah tinggi sekali memang diberikan. Tapi ini masalah dia kadang-kadang dia akan kesan samping dengan batuk. Jadi tiba-tiba dia makan batuk sehari, 2 hari, 3 hari, jadi kita kata biarkan untuk 2 minggu. Kalau masih berterusan, kita akan beritahu kepada prescriber untuk tukar. Jadi benda-benda macam ni kita akan terangkan dulu. Kita akan labelkan ubat dia semua, indikasi dia. Lepas tu kita akan beritahu tentang kesan sampingan dia. Jadi ini semua kita kalau boleh ada seorang ikut, mau anak ke, suami atau isteri ke. Okey, lepas tu kita akan galakkan dia beli ubat yang macam pill box lah. untuk merancang untuk 1 minggu ke 1 hari ke. Okey, jadi dan lepas tu kita akan kalau boleh kita beritahu jangan keluarkan dari packing asal. Kalau strip dia potong. Sebab kadang-kadang dia akan keluarkan semua, tiba-tiba terjatuh. Semua akan bercampur. Jadi dia akan tak tahu ubat yang mana. Jadi kita akan sebab sekarang ada yang farmasi dia buat servis. Bawa dia akan atur untuk you tiap-tiap hari bila nak makan pukul berapa. Jadi kalau boleh kita beritahu kalau bila kita kata cara pemakan kita beri spesifik. Kalau kita katakan selepas makan sebelum makan. Ada orang kata selepas makan, setengah jam sebelum makan ke 15 minit. Jadi seorang ahli farmasi dia kena terangkan. Okey, 10 minit selepas makan, setengah jam selepas makan ataupun 30 minit macam ubat Nexium ini biasa kita bagi untuk gastrik. Okey, jadi ini biasa kita kata setengah jam sebelum makan. Jadi bila kita beritahu secara spesifik, pesakit pun lebih teratur. Jadi dia tahu, okey, ubat ni pukul pagi. Jadi kita akan bagikan ubat ni apa yang perlu dimakan pagi sebelum makan. Lepas tu apa yang perlu dimakan selepas makan, tengah hari dengan malam. Jadi bila kita dah bagikan, dah terangkan, saya rasa cara pemakanan itu betul. Lepas tu kalau ada kesan sampingan dia kena beritahu kepada kita lah. Dan kita akan beritahu tentang apa yang perlu dielakkan, makanan ataupun suplemen. Kadang-kadang bukan semua suplemen boleh makan sekali. Ataupun macam setengah-setengah ubat tu dia kena minum lebih banyak air. Ataupun bagi mereka yang mengalami penyakit buah pinggang, kita akan katakan pengawalan minuman air. Jadi semua nasihat ni biasa kita akan berikan sebelum dia pulang. Okey. Sebenarnya kalau macam ada yang Cik Santasi cakap kalau ubat tu tidak sesuai dia akan tukar kepada ubat lain, betul tak? Jadi ubat-ubat yang dia ambil pada awal tu nak buat macam mana? Mungkin penonton ataupun pesakit tak tahu tentang benda tu. Yelah. Jadi itulah amat penting bagi kita supaya kita tak buang ubat ni merata-rata. Okay, jadi biasa sekarang dewasa kini banyak farmasi community menawarkan servis ubat-ubat yang tidak dipakai dia bawa kepada farmasi dan farmasi ini akan mengumpulkan dan mungkin dia akan berunding dengan pihak kementerian hospital untuk melupuskan ubat-ubat ini. Sebab dia tak boleh dilupuskan macam itu, dibuang di longkang, sampah sebab ada orang makan, haiwan mungkin makan ataupun ini akan dilarutkan dalam air. Jadi biasa cara pelupusan ni memang kalau dia tak boleh bawa, ada farmasi-farmasi tertentu yang mempunyai servis. Mereka boleh bawa kepada community farmasi, mereka akan kumpul dan mereka akan berunding, ada mempunyai perjanjian dengan hospital macam mana sebab hospital ini ada sistem untuk melupuskan ubat. Jadi biasa kita akan bekerjasama dengan pihak kerajaan untuk melupuskan supaya tak disalahgunakan. Betul. Jadi jika ada ubat-ubat lebihan tu kena hantar semula kepada pihak yang sepatutnya. Ya, betul, betul. Okey, baiklah. Kita terus ke rawatan di mana Cik Masarah ni dah ready dah nampaknya nak tunjukkan rawatan yang boleh dilakukan. Okey, silakan. Okey, so untuk pada permulaan, kita anggap ini adalah pada permulaan lah, baru je kena serangan stroke ni. So dia akan ada lemah pada satu bahagian. So ini kita anggap yang bahagian kiri kanan. Belah kanan dia yang lemah sekarang ni. So ini memang kalau kita angkat dia akan jatuh balik. Tapi jangan buat macam tu kesian kat pesakit nanti. So apa yang kita boleh buat, kita panggil sebagai passive exercise ataupun senaman pasif lah, yang di mana kita sendiri sebagai terapis ataupun penjaga boleh buat
kepada pesakit. Penjaga boleh buat sendirilah. Okay. So apa yang kita buat, okay. Untuk pertama mungkin kita akan start dengan dia punya jari. So kalau jari dia, okay, dia macam dah tertutup macam ni. So kita boleh bukakan dia. Macam contohlah dia punya jari macam ni. Okay, so kita akan buka satu-satu. Okay. Dan pergerakan ni kita akan ulang sebanyak 10 kali lah. Okay, so, tapi yang ini saya tunjuk untuk 5 kali sahaja. Okay, so macam 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so sama juga dengan jari-jari yang lain. Okay. Tapi kalau macam kadang-kadang kita rasa macam penatnya nak kena buat satu-satu kan, sebenarnya kita boleh je buat semua sekali. Termasuk sekali dengan dia punya pergelangan tangan ni. So dia boleh jadi pergelangan tangan kita boleh naikkan ke atas, lepas tu turunkan ke bawah balik. Okay, ke atas dan ke bawah. Okay, so ini pun sama juga kita akan ulang sebanyak 10 kali. Tapi ini saya akan tunjuk untuk 5 kali sahaja. Macam 1, 2, 3, 4, 5. Okay, tangan kita boleh buat macam ni. Kita boleh pegang macam ni ataupun boleh buat macam ni. Okay, so tak ada. Sebab yang ni kita just nak support saja. Okay. Dan ingat untuk peringatan lah. Okay, kita kena pegang dekat bahagian pergelangan lengan ni. Sebab kalau kita tak pegang, dia akan jadi macam ni. So ini kita tak nak. Bukan macam ni. Dia exercise ni dah jadi lain lah. Ataupun senaman ni dah jadi salah lah. Okay. So bila dah habis, okay, yang ni dah dapat 5 kali tadi kita ulang kan. Ataupun 10 kali kita ulang. Okay. Bagi rehat dulu lepas 10 kali tu, lepas tu kita buat lagi sekali untuk 10 kali. Okay, so maksudnya kita nak buat 3 set. Yang 10 kali tadi tu 1 set. So kita nak total semua kita nak 3 set. So maksudnya kalau ikutkan tambah 10, 10, 10 jadi 30 kali dalam sesi pagi tu. Okay. So sesi pagi 30 kali, lepas tu petang lagi dan juga malam lagi. Okay. Yang ini untuk dia punya jari dengan dia punya pergelangan tangan. Okay. Satu lagi, lepas tu kita boleh pergi kepada dia punya. Okay. So boleh tarik. Okay. Lurus, bengkok. Lurus, bengkok. So ini pun sama juga kita buat untuk 10 kali. Okay. So dah habis satu set, kita biar rehat dulu. So biar patient rehat sekejap, lepas tu kita akan sambung balik untuk another set. Okay. So bengkok, lurus. Okay, dah habis yang ni, kita boleh pergi kepada satu lagi, kepada dia punya bahagian bahu pula. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So ini untuk bahu dia. Okay, so dah habis. Macam sama juga dia punya, kita macam kalau untuk fisio kita panggil prescription lah. Bukan ubat je ada prescription kan. Okay, so exercise pun ada prescription juga. So untuk dia punya prescription buat 10 kali, itu dah jadi satu set. So kena buat 3 set. Okay, 3 kali sehari, pagi, petang dan malam. So ini ada yang tadi tu adalah untuk bahagian tangan. Okay, bahagian kaki pula macam mana? Okay. Kaki biasanya macam senang sikit sebab kita boleh combine. Kita boleh gabungkan pergerakan dia. Maksudnya kita dah ada pergerakan pinggul, lutut dan juga satu lagi pergerakan dia punya pergelangan kaki. So cara nak pegang, kita punya tapak tangan ni dekat dia punya tumit. Lepas tu yang tapak kaki dia dekat kita punya bahagian tangan ni. Okey, dia akan jadi macam ni. And satu lagi tangan kita yang ni, kita akan pegang macam ni. Okay. Dan tolak. Tolak. Bila nak tarik balik tangan yang dekat lutut ni, pelan-pelan kita akan masukkan ke bawah untuk support dia, tak nak bagi dia terus jatuh macam tu. Okay, so ini kalau saya tak support, dia akan jatuh macam tu. So that's why kita kena support untuk nak bagi dia pelan-pelan turunkan bahagian yang kita nak lah. Okay, bila nak bengkokkan balik, okay, tarik dan tangan ni kata pusingkan balik dan okay, sama juga. Okay, dan turun, luruskan balik. Okay, pergi sekali. Okay. So yang ni 3 kali tadi kan. 4. Okay. Okay, 5. So itu adalah contoh senaman yang ini yang paling ringan lah ataupun yang paling orang kata yang paling basic. Okay, yang memang kita kena ajar untuk pada masa yang memang pesakit masa ni dia memang tak boleh nak menggerakkan badan langsung. Okay. Satu lagi,
kita boleh ajar pesakit untuk cara macam mana. Okay, sekarang pesakit tengah terbaring, terlantar. So kita boleh ajar dia cara macam mana dia nak pusing, dia nak mengiring, daripada mengiring dia nak duduk, lepas tu daripada duduk dia nak berdiri. So itu adalah salah satu step by step lah yang kita akan ajar. Okay. So macam mana cara dia? Okay. Tangan yang ini yang lemah, yang belah kanan ni adalah belah yang lemah. So belah kanan ni kita boleh letak macam ni, ataupun kita nak letak macam ni pun boleh, tapi biasanya ini lebih senang lah. Okay, tak kisah. Okay. Belah kanan letak macam ni, tangan kiri dia kuat lagi. So kita akan minta pesakit untuk bawa tangan kiri ni ke bahagian katil yang bertentangan. So dia akan jadi macam ni. Okay. Kaki kiri pun kuat lagi kan. So yang lemah sekarang kaki kanan. So kaki kiri kita minta dibengkokkan. Okay, bengkok kaki. Okay. Bengkok. Lepas tu yang tangan yang kuat ni, tangan kiri ni, okay, kita akan pegang kat belakang, support dekat bahu dan juga dekat dia punya bahagian pinggul. Okay. Dan pada masa yang sama kita minta pesakit untuk tarik badan dia untuk pergi ke arah mengiring. Okay. Okay, pergi mengiring. Tarik. Okay. So dia akan jadi macam ni. So daripada macam ni kita biarkan dulu pesakit dalam keadaan macam ni. Biarkan je dulu. Okay. And lepas tu kita nak minta dia, okay, kaki dia akan jadi macam ni. Okay, tak nampak. Okay. Sebab yang ni kita dah bengkokkan tadi kan, yang bahagian yang kuat. Okay. Daripada mengiring kita nak ajar pula dia kepada duduk. Kita nak suruh dia duduk. Okay. So yang ini kaki yang kuat tadi, yang bengkok tadi tu, yang ni. Okay. Kita suruh dia masukkan, selitkan ke bawah kaki yang lemah. Okay, so selitkan macam ni. Dia akan jadi macam ni. Okay. Selitkan ke bawah ni. Okay. Tangan yang kuat masih lagi di sini. Okay. Dan kita akan support patient tu dekat bahagian bahu dia. Okay. Perlahan-lahan kita akan minta pesakit tolak tangan ini yang kuat ni untuk angkatkan badan dia. Dan juga kaki yang kuat tadi yang belakang ni kita akan minta pesakit untuk pada masa yang sama untuk turunkan macam ni. Okey. So, kita boleh cuba. Okey. Boleh? Tolak kaki. Okey, dan turun. Okey. Tangan yang ini yang lemah kan? Okey, kita akan biar dia macam ni. Nak bagi pesakit ni rasa yang tangan dia masih lagi berfungsi. Okey. Okey. So dan juga kita akan biarkan dulu pesakit dalam keadaan macam ni, dalam posisi macam ni lah. Okey, biar dulu. Okey. Bila kita nak berdirikan dia, so bila dah duduk, kita nak berdirikan pula. Okey, so minta pesakit untuk mengesok ke hadapan. Okey, so untuk tarik sikit. Okey, tarik depan. Okey, depan. Sampailah kaki dia sentuh lantai. So itu yang kena buat macam itulah. Okey. Dan kita tahu yang ni lemah. Okey. Apa yang fisio akan buat adalah kita akan lock dulu. Ini kita panggil lock lah. Maksudnya kita akan letakkan kaki dia untuk kita tak nak bagi kaki tu macam bergoyang-goyang lah. Okey. Tangan yang lemah, okey. Buat macam ni dan kita akan letak macam ni. Okey. Tu untuk support. Okey. Tapi saya akan pegang belakang. Okey. Pelan-pelan kita akan minta pesakit untuk bangun sekali. Okey. 1, 2, 3 bangun. Okey. Dan kita akan jadi macam ni. Dan bila dia nak turun, kita akan minta pesakit untuk turun. Okey, turun. Okey. Okey, so kita boleh ulang selama sebanyak 10 kali juga. So itu adalah salah satu senaman yang ringkas lah yang kita boleh buat dekat rumah sebenarnya untuk pesakit stroke. Okey. Itu antara senaman-senaman yang boleh dilakukan di rumah. Tapi walau bagaimanapun, fisioterapi akan ajar dulu kepada pesakit dan juga penjaga untuk dibuat di rumah. Okey, jadi jika penonton semua ada soalan boleh kemukakan di ruangan komen untuk bagi panel kita akan jawab. Okey, sementara itu kita nak mintalah nasihat yang boleh diberikan kepada pesakit tu dari Cik Santa sendiri. Okey, bagi saya nasihat paling baik saya boleh berikan ialah amalkan ubat-ubatan seperti yang diarahkan. Okey, dan jika mereka mempunyai apa-apa masalah berkaitan dengan ubat-ubatan, rujuk terus kepada farmasi ataupun doktor dan untuk mendapatkan nasihat. Jangan sekali-sekali menghentikan ubat tanpa mendapat nasihat dari doktor atau ahli farmasi.
Dan juga kalau mereka nak tambahkan apa-apa ubat tradisional ke ubat suplemen, rujuk balik juga. Dapatkan nasihat dari ahli farmasi dan doktor sebelum menggunakannya. Okey, nasihat daripada Cik Sarah sendiri macam mana? Okay, nasihat daripada saya kan, okay, jangan tinggal exercise. Jangan tinggal exercise. Okay, sebab memang exercise penting dan juga kadang-kadang sebenarnya kita akan tengok juga support daripada family member sangat penting. Sebab pesakit stroke ni kita akan nampak yang ada satu tahap dia akan jadi demotivated. Dia tak nak buat sebab dia rasa apa tahu dia dah tak berguna. Memang dia akan rasa macam tu. So kita support daripada family, kena bagi tahu, okay, kena cakap elok-elok dengan dia, okay, kenapa nak kena buat exercise, dan sebagai terapis jugalah, okay, kita kena pujuk patient untuk buat exercise. Sebab kalau dia tak buat exercise sampai bila pun dia akan terlantar, dia tak akan boleh bergerak. Okay, exercise adalah sangat penting. Itu memang tak boleh nak dinafikan lah. Macam tu. Okey, baiklah. Jika ada soalan boleh sampaikan di ruangan komen sementara masih lagi ada masa. Okey, jadi saya pun ada satu soalan saya nak tanya. Ni bermain di fikiran saya. Saya nak tanya pada ahli fizioterapi lah. Bagaimana dari segi masa untuk pesakit tu boleh baik? Adakah dalam masa seminggu sahaja dia dah boleh back to the normal ataupun masa yang lama? Okey, dia akan depend kepada satu adalah severity ataupun teruk dia punya keadaan stroke tu. Okey. Dan kita akan tengok jugalah dari segi dia punya bahagian otak yang mana yang terlibat. Okey, so kita tengok juga yang tu. Nak kata seminggu terus baik memang tak adalah kan. Okey, dan juga kalau untuk proses pemulihan tu kita tak cakap yang dia akan pulih 100%. Takkan dapat 100%. 90%, 80% mungkin boleh. Sebab badan kita dah rosak. Maksudnya otak kita dah rosak dan badan kita dah ada masalah. So kita nak dapat balik 100% memang takkan dapat lah. Okay. So cuma ada macam saya ada cakap tadi, kita ada golden time yang di mana dalam masa 3 ke 6 bulan tu memang adalah masa yang kita akan tengok. Kalau boleh kita nak dapatkan dia sampai boleh berjalan. Kalau tak boleh sampai berdiri. So itu adalah tempoh yang sangat-sangat penting. Okay, tapi sebab once dia dah berjalan tu kita dah boleh proceed kepada dia punya untuk nak kuatkan otot dia, elokkan balik dia punya sendi yang dah keras semua tu. Okay, so ada setengah pesakit yang mungkin dalam masa 6 bulan tu dia dah boleh berjalan, ada juga setengah pesakit yang dalam masa setahun dia baru boleh berjalan, ada juga pesakit yang sampai 3 tahun 4 tahun pun masih lagi terbaring. So that's why saya cakap dia akan depend kepada satu adalah tahap of the severity of the condition itself, dan juga satu lagi dia akan depend kepada rajin ke tak nak buat exercise. Itu dia punya masalah. Key point lah kita kata exercise tu. Rajin buat exercise dan insya-Allah boleh pulih dengan cepat. Tapi kalau tak nak buat exercise, dia refuse untuk menolak exercise, dan yes memang chances untuk pulih memang tak adalah kalau dia dah menolak betul kan. So memang kita nak pulihkan macam mana dah. Okay, so depend kepada pesakit itu sendiri. Okey, kita ada soalan daripada penonton sana, daripada Santi Buana. Ya. Soalan dia, bagaimana jika pesakit telah putus asa dan reda saja tanpa nak buat rawatan? Ini khas soalan ni kepada Cik Masarah saya rasa. Okay, so memang kita akan ada jenis-jenis pesakit yang macam ni. Dia memang itulah kita kata konsep sebenarnya kadang-kadang orang ni salah faham dengan konsep reda. Itulah itu yang pentingnya. Dia kena faham reda ni bila dia dah berusaha. Dia dah berusaha, lepas tu dia dia akan reda dengan apa hasilnya. Tapi kalau tak ada usaha, macam mana dia nak reda? Okay. So itu adalah konsep dia. So macam mana yang kita nak buat sekarang ni untuk pesakit, memang kita akan seboleh sedaya upaya kita kena pujuk pesakit. That's why saya cakap paling penting adalah family. Tapi kadang-kadang dengan pesakit ni, dengan family yang dia tak dengar, doktor dia lagi dengar. Ya, betul. So kita sebagai terapis dan juga kita sebagai ataupun doktor juga kan, kita kena bagi tahu betul-betul, okay, makcik ke pakcik ke ataupun encik ke puan ke, okay, kena buat exercise. Kalau tak buat exercise nanti dia akan jadi lagi teruk. Kalau tak macam ni, kita kena bagi tahu apa implikasi, apa kesannya kalau pesakit tu tak buat exercise. Okay. So itu yang kita kena bagi tahulah. So untuk nak naikkan balik dia punya motivasi untuk buat exercise tu. Okay, so. Okay, ada lagi soalan?
Okey, rasanya tak ada soalan. Tapi macam yang Cik Maisara kata, rawatan untuk fizio mesti diteruskan. Ubat-ubatan pun jangan ditinggalkan. Okey, baiklah. Rasanya itu saja. Dah tak ada soalan daripada penonton semua. Okey, baiklah. Terima kasih kepada panel-panel kita kerana sudi meluangkan masa untuk menerangkan pengurusan dan juga pemulihan untuk pesakit stroke. Okey, baiklah. Diharapkan dengan pengkongsian atau ilmu-ilmu yang diberikan oleh panel kita ni dapat kita cakna lah. Okey, baiklah. Terima kasih. Okey, terima kasih. alright. Kepada penonton semua, jika masih belum berdaftar, anda boleh berdaftar untuk dapatkan e-certificate dan akan diberikan juga link untuk bagi feedback di rancangan ini. Okey, saja. Jumpa lagi di Unifarmina episod yang seterusnya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.